kita memudahkan pelajar jugalah. Sebab kadang-kadang kita nak dapatkan attendance untuk 2 jam susah. Sebab kadang-kadang satu family terpaksa kongsi satu telefon, kena kongsi 4 orang. Kadang-kadang waktu terhad masing-masing punya jadual. So agak sukar kita nak kita nak kawal kehadiran pelajar tu. Okay, jadi kadang-kadang agak sukar kita nak pastikan bahawa pelajar tersebut dapat ilmu yang kita nak bagi pada mereka. Okey, saya tanya saya sekejap, bengkel ni ada tak rakam sepenuhnya? Saya baru rakam lah tadi cikgu, saya tak perasan tapi saya baru rakam lah. Saya tengah rakam dan nanti insyaAllah saya akan share nanti kita punya record session dan saya akan upload dalam YouTube dan saya akan share link nanti pada cikgu Hafizah nanti. Okey, nanti cikgu-cikgu boleh semak balik lah. Okey, yang tu yang pertama. Alhamdulillah, satu soalan yang bagus. Saya akan teruskan nanti. Okey, saya akan tunjuk contoh satu kaedah saya buat. Okey, kaedah saya buat. Saya akan stop sharing ni dulu. Okey, saya akan pergi. Okey, yang ni Google yang cikgu-cikgu dah bagi pada saya lah. Mungkin saya boleh recap sedikit soal sidik yang saya dapat daripada cikgu-cikgu. Okey, Google Form pun antara sebab saya based on survey yang saya tengok daripada cikgu-cikgu bagi pada saya. Okey, yang ni responden lah yang saya dapat daripada cikgu-cikgu. Okey, link yang saya bagi cikgu untuk isi itu, okey, saya akan automatic capture dalam Google Form saya. So maksud dia dah siapkan plot. Dia dah siap plotkan graf untuk kita berapa banyak cikgu yang sebagainya. Okey, contoh dekat sini respon yang cikgu berikan pada saya, kebanyakan cikgu dalam kumpulan ni hampir saya kata hampirlah 95% pernah guna perisian dalam pembelajaran dalam talian. Saya rasa cukup baguslah. Yang kedua adalah soalan saya, adakah cikgu biasa guna Google Classroom? Okey, dekat sini lebih kurang 63%. Okey, yang tak biasa. Okey, yang biasa guna sekitar 37%. Okey, secara jujur saya kata saya tak pernah pun guna Google Classroom ni. Okey, sebab Google Classroom ni kita kena subscribe dia punya Google Suite. Maksudnya kita kena bayar dan kita guna dia punya facilities. Sebab kami di USM, ada USM dah subscribe, orang kata platform online learning. So jadi kami tak perlulah untuk guna Google Classroom. Tapi saya rasa Google Classroom tu satu elemen yang penting lah untuk cikgu-cikgu. Saya capture dekat sini lah. Boleh cikgu tulis secara ringkas perisian apa yang cikgu guna sekarang bagi online teaching. Okey, saya simpulkan dekat sini, kebanyakan cikgu-cikgu dekat sini dah biasa dengan Google Meet. Okey, dah Google Meet sebab isi saya pun cikgu, memang taklimat ke seminar ke apa-apa kursus semua pakai Google Meet. Okey, itu memang saya tak boleh nafikan. Yang kedua, dekat sini kebanyakan cikgu juga pakai YouTube. Juga dalam kaedah PNP lah. Okey, dan juga yang ketiga pakai PowerPoint, Skype dan WhatsApp. Okey, bagi saya semua ni sangat bagus untuk pendekatan pelajar. Tapi persoalannya adalah, adakah maklumat yang kita nak sampai pada pelajar tu student dapat capai? Itu yang paling penting. Kadang-kadang macam mana kita nak menilai pelajar tu? Itu sangat-sangat penting lah. Okey, jadi apa yang saya buat? Untuk kelas saya biasa ni cikgu, saya tak buat mengajar secara online. Maksudnya saya tak buat, saya tak mengajar 2 jam straight. Kadang-kadang kelas saya 4 jam. Kadang-kadang kelas saya 3 jam. Jadi saya tak mengajar pun 2 jam secara terus. Apa yang saya buat cikgu-cikgu adalah saya buat pre-recorded. Saya rakam dulu apa yang saya nak ajar. Okey, saya buka satu contoh. Sekejap Okey, Google Form okey. Dan juga cikgu, Google Form ni sebab saya tengok setahu saya dekat sekolah rendah, cikgu-cikgu banyak buat quiz. Betul, quiz. Saya rasa quiz merupakan satu kaedah
yang paling signifikan lah, terutama bagi pelajar sekolah rendah, untuk menarik minat mereka. Itu sangat penting. Okey. Untuk quiz juga, cikgu-cikgu boleh pakai Google Form ni juga as a quiz. Nanti saya bagi link dekat cikgu sekejap. Saya buka saya punya YouTube sebab saya memang dah buat satu YouTube video memang khas untuk cikgu-cikgu, untuk kawan-kawan saya lah sebelum ni, yang cikgu-cikgu, macam mana nak buat soalan MCQ, multiple choice question, guna Google Form. Sekejap saya buka saya punya YouTube. Okey, saya buka YouTube. Nanti saya share dekat chatting link tu, saya punya link macam mana nak buat, sebab nak tunjuk dia makan masa. Tapi saya dah buat video dan saya dah buat secara berstruktur macam mana nak create quiz dalam Google Form. Okey. Betul, betul Cikgu Siti Salihah, memang betul. Kalau quiz memang ramai yang respon. Dan nak kita pula, kita set masa untuk dia orang jawab dan diorang akan respon quiz dengan multiple choice question. Objektif, maksud dia kena pilih salah ke benar ke, ataupun pilih bagi 4 jawapan, pilih satu pun boleh. Okey, saya share sekejap saya punya channel. Okay, yang ni saya memang, kalau cikgu tengok saya punya screen, yang ni memang saya buat, saya punya YouTube channel memang khas untuk education sahaja, PNP. Okay, kalau cikgu tengok saya punya YouTube ni, memang saya buat channel saya memang khas untuk pengajaran dan pembelajaran pelajar. Maksudnya segala apa yang berkaitan dengan pelajaran yang saya mengajar, saya akan letak dekat sini. Dan student tu boleh tengok banyak kali untuk ulang kaji sebagainya. Okey, saya share dengan cikgu apa yang saya buat. Ini semua saya punya kelas lah. Saya punya kelas saya buat, saya rekod dan saya share dengan pelajar. Saya tunjuk satu link, nanti saya tunjuk kat cikgu. Dekat mana saya simpan. Okey, yang ni. Okey, yang ni. Okey, yang ni saya akan share dengan cikgu link dia. Kalau cikgu boleh tengok dekat skrin saya ni, saya dah create complete video lebih kurang 23 minit, macam mana nak bina soalan guna Google Form untuk quiz. Dan cikgu tak perlu marking, maksud dia nanti cikgu memang dah dapat markah terus dah. Nama pelajar, markah dia berapa. Contoh, untuk quiz ni saya biasa buat sekitar 20 hingga 25 soalan. Tapi markah dia kena 100% lah. Bergantung kepada cikgu punya komponen markah. Contoh, kalau cikgu nak buat markah tu 50%, so maksudnya total markah kena 50% lah. Okey, jadi saya akan share dekat sini. Saya punya link. Saya share dekat chatting. Okey. Sini saya share dekat chatting saya, dekat chatting box saya share link ni. Dan benda ni memang orang banyak akses lah. Untuk especially saya bantulah rakan-rakan saya di pusat pengajian, di school saya, macam mana dia orang nak buat assessment untuk quiz bagi pelajar. Bagi saya, macam Cikgu Siti Salihah kata tadi, quiz memang sangat responsif lah pelajar-pelajar ni, khususnya pelajar-pelajar yang pakai handphone sahaja jawab. Maksudnya dia orang boleh jawab secara sambil baring ke ataupun duduk dekat mana-mana, dia orang jawab quiz tu secara online. Tapi kita kena set lah masa untuk pelajar tu jawab. Contoh, cikgu kena set masa 10 hingga 11. 10 hingga 11. Jadi untuk tu, dalam Google Form ni cikgu boleh tengok juga pukul berapa student-student ni masuk untuk jawab quiz. Okay, sebab kita boleh tengok pelajar-pelajar ni, orang kata clock in. Sebab dalam Google nanti, dalam Google Form, mereka akan capture kita punya clock in. Pukul berapa kita masuk untuk jawab quiz tu. So kita tahu pelajar tu lewat ke, atau pelajar tu awal sangat masuk ke, dan sebagainya. Kalau dia lewat masuk, kalau macam saya pensyarah di universiti, kadang-kadang lagi 10 minit, ataupun contoh, kita buat quiz 1 jam. Tapi dia masuk lepas quiz tu habis. Jadi saya still benarkan student tu jawab, tapi saya akan tolak markah dia lah. Sebab arahan dia adalah
kena jawab kuis ikut masa yang ditetapkan. Dan saya pernah bagi instruction pada pelajar, jika menjawab di luar waktu kuis, markah akan ditolak sebanyak 5 markah. Contoh. Sebagainya. Okey, jadi memang saya buat macam tu. So, kebiasaannya saya bertengoklah student ni clock in pukul berapa. Selalunya objektif ni student akan jawab cepat dia bukan macam subjektif, sebab subjektif dia kena fikir sebagainya. Okey, itu satu cara cikgu. Macam mana kita nak buat quiz menggunakan Google Form. Okey, yang kedua yakni untuk yang quiz ni cikgu, untuk kalau pakai Google Form dia tak berapa interaktif sangat. Sebab dia orang kata macam just interface saja. Saya tunjuk satu contoh cikgu. Sekejap saya tunjuk contoh buat quiz. Kalau cikgu betul nampak saya punya Google Chrome. Okey, terima kasih cikgu Zaim. Cikgu nampak saya punya ni, saya tengok quiz saya buat. Okey, saya buat ni. Ini saya buat untuk pelajar-pelajar new trial lah. Ini yang saya buat quiz pada pelajar. Kalau cikgu tengok dekat skrin saya, kalau cikgu tengok mouse saya ni, ini adalah markah 100% pelajar. Markah dalam 100%. Okey, jadi apa yang saya buat, yang ni dia punya arahan lah, macam kita jawab dalam kelas, kuis kan bertulis. Ini arahan pada pelajar. Yang ni attendance dia. Nama, kena letak nombor matriks, sebagainya lah. Okey, dan ini soalan ni cikgu, objektif. Kalau cikgu boleh nampak lah skrin saya. Okey, yang ni objektif, ini kuis cikgu saya buat. Kita boleh upload gambar, sebagainya. Okey, contoh kalau cikgu mungkin belajar bahasa Arab ke, ataupun cikgu belajar apa-apa yang contoh Jawi ke, cikgu boleh ambil gambar tajwid tu, upload dalam sini dan minta student jawab apakah hukum tajwid ini. Sekian. A, B, C, D. Jawab. Macam tu. Okey, yang ni pun soalan-soalan ni lah. Soalan-soalan yang saya letak dalam quiz untuk student jawab. Dan cikgu boleh buat dalam ni cikgu, kalau pakai Google Form, saya tunjuk macam mana analisa dia cikgu lepas kita buat quiz pakai Google Form. Kalau kita pakai Google Form cikgu, automatik dia akan bagi kita analisa. Okey, siapa yang markah paling rendah? Kita tahu. Apa markah paling tinggi? Kita tahu. Macam dalam kes ni, student saya ada 74 orang untuk ambil kelas saya. Markah paling rendah yang kita dapat adalah 44. 3 orang yang dapat markah rendah 44. Okey, yang paling tinggi 92. Ada 2 orang pelajar dapat 92. Jadi yang median apa median? Median pelajar yang dapat 72 markah. Ada 3 orang. Maksud dia paling rendah adalah 44, paling tinggi adalah 92. Yang paling di pertengahan adalah 72. Okey? So ini dia punya analisa cikgu. Soalan 1, berapa orang yang betul, berapa orang yang salah. Dia terus bagi analisa. Bagi setiap jawapan tu. Kalau cikgu nampak dekat skrin saya, yang merah ni 33/74 yang menjawab dengan betul soalan pertama. So dia terus bagi analisa. Yang ni cikgu kalau cikgu boleh nampak, yang ni lah attendance dia. Dia punya kehadiran bagi quiz, nama penuh, sebagainya. Kita boleh tengok siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Lepas tu kita boleh tengok dia punya attendance lah, sebab ini nombor matrik, sebab penting bagi kami lah untuk capture. Tak nak ada orang yang tipu, sebab selalunya dia akan minta kawan dia jawab sebagainya. Tapi bila dengan nombor matrik, sebab nombor matrik ni unik, orang jarang nak ingat. So jadi dia orang kena ingat sendirilah. Yang ni dan seterusnya adalah ini dia punya analisa lah cikgu. Tentang soalan tu cikgu boleh tengoklah berapa orang yang menjawab dengan betul, sebagainya. Jadi lebih mudah cikgu nanti. Biasanya cikgu lepas habis quiz, saya akan tengok topik apa yang student lemah, ataupun topik apa yang pelajar yang paling salah jawab quiz, paling banyak menjawab dengan salah. So jadi apa yang saya buat untuk kelas yang seterusnya, saya akan buat sesi reflection. Bermaksud saya akan buat enrichment lah, atau pengukuhan. Maksudnya kita lebih fokus kepada topik yang pelajar-pelajar yang banyak buat silap masa quiz. Dan kita tahu
pelajar lemah dalam topik tu. So kita buat pengukuhan lah, maksudnya kelas yang seterusnya kita kata okey, berdasarkan kuis kamu saya mendapati bahawa kamu lemah dalam topik ni. Jadi apa sebenarnya yang kamu perlu tahu? Kita akan buat pengukuhan sebagainya. Tu yang saya rasa lebih engage lah dengan pelajar macam tu. Kalau kita mengajar tanpa kita self reflection diri kita, susah juga. Kan kadang-kadang kita kalau di universiti cikgu kadang-kadang pensyarah ni dia mengajar orang kata bagi pen dengan pemadam pun cukup dah. Dia boleh ajar 3 jam tanpa henti. Tapi kita pun tak fikir macam mana penerimaan pelajar tu sendiri. Adakah dia boleh terima apa yang kita ajar ataupun kaedah kita mengajar tu betul ataupun tak. Okey, itu yang pertama cikgu. So saya rasa nanti link saya bagi dalam dalam chatting box. Dan satu lagi cikgu yang saya biasa guna jugalah sebab saya tengok dalam survey yang cikgu bagi ada juga cikgu yang biasa guna Kahoot. Okey, Kahoot. Okey, saya tunjuk dekat saya. Saya tunjuk dekat saya. By the way cikgu, cikgu mungkin boleh tengoklah nanti macam mana saya buat learning and teaching menggunakan pre-recorded version lah. Okey, dekat sini. Kita balik semula kepada ni nanti. Okey. Okey, yang Kahoot ni pun salah satu bagi saya salah satu platform yang menarik lah untuk pelajar khususnya lah pelajar sekolah rendah untuk enjoy quiz dalam kelas ataupun quiz dalam talian. Okey, Kahoot ni. Bagi saya Kahoot ni sangat-sangat membantulah. Even saya buat untuk kelas saya cikgu, ada pelajar-pelajar yang melompat sambil menjawab quiz. Excited orang menjawab. Sebab Kahoot ni dia akan datang dengan muzik. Dia akan datang dengan muzik background. Okey, sebab saya tak boleh share dengan cikgu lah sebab kita tengah buat online sekarang, sebab tengah share. Saya tak boleh nak share audio dia, tapi saya akan cuba share dia punya screen. Okey, yang ni saya log in, saya ada account dia. Saya amat sarankanlah kepada cikgu-cikgu untuk biasakan dengan kaedah Kahoot ni sebab bagi saya sangat-sangat interaktif dan sangat-sangat senang untuk set soalan. Sangat-sangat senang sebab dalam Kahoot ni cikgu boleh upload daripada YouTube, cikgu boleh upload gambar, cikgu boleh upload apa-apa sahaja yang berkaitan lah. Sekejap lah cikgu, saya tengok. Ini bukan, ini yang subscribe. Sekejap lah. Okey. Sebab yang ni saya tak subscribe lah sebab saya jarang pakai Kahoot sebab saya pakai yang free version saja. Free yang version saja pun saya rasa pun dah mencukupi lah untuk cikgu-cikgu buat quiz. Okay, kalau cikgu nampak dekat sini, saya ni interface ni cikgu. Interface untuk buat Kahoot. Okay, macam mana nak buat, saya rasa cikgu boleh nak tunjuk sekarang, saya rasa mungkin agak sukar, tapi saya akan buat secara ringkas. Okay, mungkin cikgu boleh dapat idea. Okay, saya tunjuk dulu macam mana saya buat contoh Kahoot ni. Sekejap cikgu, saya buka sini. Okay, yang ni edit. Okay, yang ni saya buat 6 quiz. Okay, yang ni kita ada pilihan lah sama ada kita nak buat virtual classroom ataupun self-paced learning. Kita pilih virtual classroom lah selalunya. Okay, ini live game. Live game dengan pelajar. Okay, dia download. Ini kita akan pilih klasik lah. Nanti kalau cikgu ada masa, cikgu boleh explore lah dekat YouTube macam mana kita boleh set this one. Okay, yang ni pin. Ini cikgu pelajar kena masukkan nombor pin ni lah. Okay, nombor pin ni. Nombor pin nanti akan keluar dekat handphone pelajar tu nanti.
handphone ke, laptop ke pelajar, mereka akan keluar. Dan dia orang kena jawab berdasarkan soalan yang ni. Okey, cikgu mungkin boleh cuba. Cikgu ada handphone kan cikgu ke? Cikgu masuk www.kahoot.it dan cikgu masukkan nombor PIN ni. Cuba sekejap, tengok macam mana dia punya kaedah. Okey, nanti kalau cikgu masuk, saya akan nampak nama cikgu keluar kat sini. Sekejap saya pun try masuk juga. Okey, nampak Cikgu Zaim dah keluar nama kat sini. Cikgu Syafina dah keluar nama kat sini. So kita tahu sekarang ni pelajar dah masuk dah dalam quiz kita. Okey, so senang, sangat senang. That's why sektor interaktif. Bila kita bagi arahan pada pelajar, mudah pelajar nak ikut dan pelajar pun akan sangat-sangat rasa teruja lah dengan kaedah ni. So nampak sekarang, actually dah ada 3 pelajar. Dan cikgu boleh tengok dekat sini berapa bilangan pelajar yang dah masuk, 4 orang ke, 5 orang ke. So kita tahu. Okay, so cikgu nampak kat sini kan? Nampak dah? Sekarang orang kata secara langsung lah kita buat quiz. Cikgu tengah online dan saya tengah buat quiz dan kita akan sama-sama buat quiz nanti. Okey, selalunya dalam kelas saya pelajar-pelajar akan letak nama penuh lah. Sebab saya senang saya nak capture nanti sebab nanti bila habis quiz kita boleh download terus Excel file tu. Pelajar-pelajar yang menjawab quiz nanti. So nanti jadinya tak perlulah kita nak tulis balik nama pelajar tu. Selalunya arahan saya bagi, saya minta pelajar tulis nama penuh dan dia boleh jawab soalan ni. Okey, kita boleh cuba quiz ni. Saya harap kita boleh cuba. Okey, yang ni cikgu boleh jawab lah apa-apa pun soalan sebab ini soalan yang saya ambil untuk kelas saya. Okey. Cikgu tengok dekat skrin cikgu. Dekat handphone. Okey, cikgu kena jawab simbol yang keluar dekat skrin cikgu tu. Ada simbol kan? 4 simbol. Ada 3-3, ada okey, ada 2 orang jawab. Dah 2 orang jawab. Tinggal lagi 7 saat saja. 3 orang dah jawab. Okey, dah 8 orang. Okey, habis masa. Okey, ni dia punya result untuk soalan pertama. Kalau kita tengok dekat skrin. Jawapan yang betul adalah nombor 2. Okey, tapi ada juga pelajar yang jawab soalan jawapan nombor 1 dan juga jawapan nombor 4. Sebenarnya jawapan yang betul adalah jawapan nombor 2. So ini kaedah yang saya pakai selalu lah. Dan selalunya bila saya pakai kaedah dalam kelas pun, student akan melompat-lompat jawab soalan ni. Maksud dia pun akan bising dalam kelas jawab quiz ni. Tu orang kata kita akan hidup dalam kelas. Dan pelajar pun akan seronok nak belajar dalam, dia pun tak sabar-sabar. Dia tanya saya, doktor, bila nak buat quiz? Bila nak buat quiz yang next? Jadi saya rasa benda ni merupakan satu contoh elemen yang bagus lah. Dan memandangkan kita buat online, kaedah ni cikgu boleh guna juga untuk cikgu punya dari segi assessment lah, penilaian pelajar. Okey, adakah pelajar tu memahami apakah topik yang diajar oleh cikgu. Okey, so saya rasa ini contoh lah yang saya boleh bagi. Kahoot, tadi saya dah bagi satu Google Form. Sebab Google Form ni dia tak interaktif sangat, dia hanya macam layout sahaja dan student kena jawab. Macam kita jawab exam kan, dia macam agak boring lah, tapi bila kita tengok yang macam ni dia lebih interaktif. Okey, saya tunjukkan dekat sini kat cikgu-cikgu macam mana saya buat sekejap saya buat Kahoot ni. Okey, saya patah balik sekejap saya patah balik. Tapi yang Kahoot ni cikgu boleh cuba sebab dia memang ada trial version, free version. Okey, free version cikgu cuba, tak ada masalah. Untuk satu kelas maksimum kalau free version cikgu 50 orang.
satu kelas 50. Yang free version. Lebih daripada tu cikgu kena subscribe lah. Benda tu sebab Kahoot ni dia orang kata version berbayar, tapi dia bagi trial version juga. Tapi maksimum satu kelas 50 orang untuk sekali sesi. Okey, jadi macam mana saya buat cikgu untuk Kahoot ni? Saya tunjuk secara ringkas sahaja. Cikgu pergi kepada create, bina soalan. Dekat sini cikgu boleh pilih lah mana-mana template cikgu nak pakai. Tapi biasanya saya akan buat template yang biasa sajalah, new Kahoot ni. Kalau cikgu tengok dekat skrin saya, new Kahoot ni yang ada mouse saya ni. Saya create dan cikgu boleh bina soalan cikgu kat sini. Contoh, ini untuk soalan pertama. Saya kata apakah saya kata apakah nama hukum tajwid di bawah. Contoh. Apakah nama hukum tajwid di bawah? Dan cikgu boleh upload dekat sini contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran ke apa-apa ke, cikgu boleh upload gambar tu, cikgu boleh buat line dan student contoh dekat sini saya ambil contoh sebab saya tak ada contoh gambar kat sini. Saya ambil gambar saya lah kot cikgu tak apa kot saya cuba tunjuk contoh. Saya ambil gambar saya patah balik, saya upload image, dan cikgu carilah dekat mana cikgu simpan gambar tu. Dekat sini saya simpan dalam desktop, saya open. Dia terus keluar gambar saya nanti. Dia tengah loading. Sementara tu cikgu boleh edit lah jawapannya. Cikgu boleh edit jawapan dia. Contoh macam ni cikgu, cikgu boleh nampak gambar saya keluar kan dekat skrin. So jadi cikgu boleh letak jawapan ni nanti, contoh KAS ke apa-apalah. SAK, KRS, contoh apa-apa jawapan, JAS, dan cikgu kena pilih mana satu jawapan yang betul. Contoh cikgu pilih jawapan dia KAS. Nanti bila kita buat quiz, pelajar akan jawab dan komputer akan simpan jawapan ni sebagai jawapan untuk soalan quiz cikgu buat. Jadi dekat sini cikgu boleh set lah masa pelajar untuk jawab bagi setiap soalan. Contoh, cikgu nak buat quiz 1 jam, nak ada 60 minit. Jadi cikgu boleh set lah berapa soalan sebagainya. Dekat sini cikgu boleh set lah masa dia 30 saat ke 60 saat ke, dan markah dia akan auto per 1000. Cikgu, tadi saya dah cover Google Form yang pertama. Yang kedua, saya dah cover Kahoot. Kalau cikgu ada masalah, cikgu boleh contact saya lah, tak ada masalah. Saya boleh tunjuk macam mana nak buat sebagainya. Bagi saya pentinglah untuk orang kata cikgu ataupun pendidik ni untuk kuasai lah kaedah-kaedah ni. Cikgu. Yang ni yang kedua lah untuk Kahoot. Tapi saya secara peribadi, kalau cikgu-cikgu tanya saya lebih galakkan cikgu guna Kahoot lah untuk sekolah rendah. Untuk sekolah menengah, untuk sekolah untuk universiti, saya rasa Google Form sesuai. Sebab Kahoot ni dia lebih, sebab dia banyak color, dia banyak objek, budak-budak sekolah rendah dia suka benda-benda macam ni. Berbanding dengan kalau Google Form, student hanya baca soalan sahaja. Jadi orang punya fokus tu akan hilang sekejap. Tapi bila Kahoot macam ni, kebetulan pula cikgu buat secara online, secara live, cikgu jawab, student pun akan jawab soalan yang sama dengan cikgu pada masa yang sama. So orang kata lebih interaktif lah berbanding dengan cikgu hanya cikgu sahaja yang bagi cikgu punya idea, tapi pelajar hanya mendengar sahaja.
Alright, so yang tu yang kedua. Okey, yang ketiga cikgu, yang ni cikgu boleh guna jugalah untuk cikgu punya dalam kelas. Okey, yang ni saya share dekat cikgu satu link, okey, sekejap saya cuba tengok dekat chatting box ada soalan. Kejap lah saya tengok ada. Okey, daripada Kahoot. Yes. Okey, untuk soalan daripada Cikgu Raihana, pernah guna tapi tak tahu jarak jauh pun boleh guna. Ya betul Cikgu. Selalunya sebelum ni kita memang biasa guna dalam kelas. Tapi sebabkan online ni, saya cuba cari kaedah macam mana saya nak buat Kahoot ni guna online. Jadi saya dah dapat formula dia macam mana saya nak buat. So mudahlah. Maksud dia apa yang kita cuba buat dalam kelas, kita juga boleh buat secara online. Okey, yang ada soalan lagi, okey, quizzes. Quizzes saya tak pernah guna secara jujur saya kata, sebab dia agak complicated sikit lah setting dia. Okey, tapi okey, dah kebetulan alang-alang Cikgu Salihah tanya tentang quizzes tu, saya share dekat Cikgu satu link. Okey, satu link. Bagi saya amat membantulah Cikgu, sebab dekat saya punya fakulti ataupun school, kami ada satu group yang kami panggil sebagai group micro credential ataupun e-learning group. Okey, jadi kami dah bina satu platform, okey, dan kami dah compilekan semua semua aplikasi-aplikasi ataupun perisian yang boleh guna dalam e-learning. Cikgu nampak skrin saya? Okey. Kalau cikgu nampak, yang ni cikgu, semua merupakan adalah kaedah-kaedah terkini dalam sistem e-learning. Saya akan share link dengan cikgu. Okey. Saya harap dia akan bawa manfaat lah pada cikgu-cikgu semua. Cikgu boleh baca. Kebanyakan dekat sini kami post YouTube video macam mana cikgu nak bina Mentimeter yang saya tunjuk tadi. Okey, macam mana nak guna Google Form. Okey, dan banyak-banyak lagi perisian lain yang cikgu boleh explore. Okey, saya share dekat link ni dekat chatting box, dan nanti saya juga akan share link ni juga dekat Ustazah Nur Hafizah lah kot, untuk takut-takut cikgu terlepas pandang di chatting box. Okey, tapi saya akan share dekat chatting box ini dia punya link. Okey, dekat sini. Sekejap. Ya, link dia dah keluar. Okey, kalau cikgu klik link tu, cikgu akan dapat skrin saya ni. Okey, yang ni yang kami dah bina lah. Saya dan beberapa orang pensyarah yang lain, kami dah bina platform ni untuk bantulah. Sebenarnya kami buat bina ni untuk bantu pensyarah-pensyarah yang lain. Okey, macam kami di universiti, pensyarah-pensyarah yang saya rasa yang pertengahan dan yang senior, diorang ada masalah sedikit nak follow teknologi. Jadi apa kami ni buat, kami buat satu platform, kami himpunkan semua kaedah pembelajaran secara online, dan diorang boleh explore lah diorang punya by their own time. So maksud dia, kita tak expect lah pensyarah ni tahu semua, tapi at least dia boleh tahu basic apps. Macam contoh, macam mana kita nak set Webex meeting ni. Itu pun kena belajar juga. Dia tak boleh orang kata terus buat macam tu, sebab ada kaedah dia. Okey, contoh macam Kahoot. Okey, dan sebagainya. Cikgu boleh follow nanti, insyaAllah. Kalau cikgu boleh follow ni, dalam ni juga kami ada ajar macam mana nak mengajar guna WhatsApp dan Telegram. Sebab saya tengok berdasarkan maklumat yang cikgu bagi, ada juga cikgu-cikgu yang bagi tahu pernah mengajar guna Telegram dan WhatsApp. Okey, tapi saya tak pastilah cikgu, sebab ini pendapat saya secara peribadi lah. Okey, kalau kita buat mengajar WhatsApp dengan Telegram cikgu, budak-budak ni dia tak dengar kita punya suara. So orang kata tak sampai benda tu.
Saya pernah buat eksperimen juga. Saya pakai Telegram, saya pakai WhatsApp, dan saya buat saya tanya student balik, saya buat survey. Dia kata, what do you think? Saya tanya dengan pelajar, apa kamu punya pendapat kaedah guna WhatsApp? Dia kata, tak seronok lah doktor sebab panjang sangat doktor bagi arahan. Kami tak boleh nak ikut. Dan bila panjang sangat, so interest pelajar tu akan berkurang lah. So agak sukar lah sedikit masa itu. So jadi apa yang saya buat, saya ambil pendekatan, saya buat pre-recorded lah. Pre-recorded. Sebab bagi saya, satu adalah cikgu, yang ni next topik lah kita akan masuk sebab first topik saya dah cover untuk assessment. Second topik saya akan cover tentang pengajaran. Okay, pengajaran. That's why berdasarkan maklum balas yang saya dapat daripada pelajar, saya merasakan bahawa saya kena fikir macam mana nak kurangkan masalah pelajar untuk akses maklumat kita. Okey, contoh cikgu, kalau kita buat Webex ni ataupun Google Meet dengan pelajar, satu, kalau pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, mereka akan ada masalah dari segi data akses. Diorang terpaksa berkongsi dengan ayah, dengan emak, kadang-kadang kena buat waktu malam sebagainya. Dan diorang tak boleh attend dan kita pun tak boleh salahkan mereka sebab kita tahu kapasiti mereka tahap mana dan kita pun tak boleh nak push mereka sangat. Bila kita push mereka sangat, nanti yang akan stres parents terpaksa beli alat baru sebagainya. So macam saya cikgu, ada pelajar-pelajar universiti pun ada masalah yang sama. Macam saya mengajar subjek design cikgu. Saya banyak pakai software. Okey, dan kebanyakan pelajar ada masalah sebab mereka tak mampu nak beli laptop ataupun desktop. Sebab biasanya pelajar akan masuk makmal untuk buat design. Tapi disebabkan online ni, COVID, jadi mereka terpaksa buat di rumah. Bila melibatkan design, jadi kena pakai komputer yang agak tinggi lah dia punya spesifikasi. Jadi, apa yang saya buat adalah, saya kata tak apa. Saya ajar banyak kaedah cikgu. Contoh cikgu, saya ajar pada mereka satu contoh, kalau student ada masalah untuk guna laptop yang baik untuk buat design sebagainya, okey, saya ajar mereka satu software di mana mereka boleh kontrol laptop yang lain dan mereka boleh guna kod laptop tu. Contoh cikgu, Cikgu Zaim ada masalah tentang nak buat design sebab komputer tak cukup power nak support design punya drawing. Jadi saya ada komputer yang canggih, maksudnya komputer saya boleh support untuk buat design. Jadi saya download satu software, Cikgu Zaim pun kena download satu software yang sama dengan saya dan Cikgu Zaim boleh kontrol laptop saya. Cikgu Zaim. Sebermaksud seolah-olah macam Cikgu Zaim guna laptop saya untuk buat design. Satu. So saya cuba minimizekan pelajar punya masalah lah. So maksud dia kita lah kena cari penyelesaian dia. Kita tak naklah susahkan pelajar. Kita kata okey, kamu kena beli laptop baru. Dengan COVID sekarang ni, dengan ekonomi yang tak bagus, bagi saya itu bukan penyelesaian je lah saya rasa. Maksudnya kita kreatif, kita sebagai pensyarah kita kena lebih kreatif untuk bagi penyelesaian kepada pelajar. Jadi alhamdulillah cikgu, dengan cara tu saya dapat selesai banyak masalah pelajar tentang komputer laptop ni. Saya kata dengan mereka, kalau kamu ada kawan-kawan baik kelas yang diorang punya laptop ataupun desktop power, kamu guna laptop mereka. Kamu guna laptop mereka, kontrol daripada kamu punya laptop. Senang. So nanti kamu save, minta tolong kawan kamu yang hantar kepada saya. Contoh. So jadi saya dah selesai banyak masalah. So tak ada masalah sekarang. So maksudnya bila saya buat kelas design, saya minta hantar minggu depan, semua boleh hantar. Alhamdulillah setakat ni. Tak ada yang delay. Sebelum ni cikgu, ada yang terpaksa delay, yang kata, minta maaf doktor, komputer saya tak cukup bagus. Laptop saya crash. Terus tak boleh buka laptop saya sebab hang. Cikgu Siti Salih Abu kata hijack lah, some sort of hijack. Tapi kata hijack secara berhikmah lah kata.
sebab kita untuk bantu pelajar. Dalam keadaan sekarang ni, saya rasa itu yang cara terbaik lah. Sebab kita tak boleh fikir kita punya masalah, kita juga kena fikir juga apa pelajar kita punya masalah. So jadi apa yang saya buat, alhamdulillah sekarang ni dengan kaedah ni mereka masih gunakan laptop yang sama yang mereka ada, tapi hanya menggunakan data internet sahaja dan mereka boleh kontrol kawan-kawan mereka punya laptop. Sebab tu dari segi pembelajaran lah. Sebab saya cakap dengan mereka, kamu tak ada pilihan sebab ini merupakan penilaian yang kita akan buat sepanjang semester. Jadi nak tak nak kamu kena buat. So alhamdulillah lah setakat ni saya bantu mereka. Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah lah timbul. Okay, so saya harap saya menjawab lah soalan-soalan. Okay, saya mungkin boleh pergi kepada saya patah balik kepada menti.com ni. Kalau cikgu ada sebarang soalan, cikgu boleh postkan lah dekat sini. Okay, kalau cikgu nak tanya terus ke pun tak ada masalah. Just buka mic. Kalau boleh buka mic tu jangan buka semua sekali, takut dia tak dengar kan. So kalau boleh boleh buka mic dan boleh bertanya soalan pada saya bila-bila masa. Tak ada masalah. Okay, kalau tak faham ke sebagainya. Tapi saya rasa kaedah kontrol komputer orang lain tu tak ramai yang tahu. Tak ramai yang tahu. Dan saya rasa itu amat membantulah khususnya bagi cikgu-cikgu yang nak mengajar pelajar. Contoh kalau contoh saya pelajar cikgu Zaim. Saya ada masalah nak tahu dekat mana saya patut klik button ni. Jadi saya bagi kebenaran untuk cikgu Zaim akses laptop saya. Masa cikgu Zaim akses laptop saya tak boleh akses laptop saya. Saya nak gerak mouse pun tak boleh. Maksudnya memang totally control by cikgu Zaim. Itu yang saya buat dengan pelajar saya. Kadang-kadang diorang ada masalah dengan design. Dia kata, doktor, macam mana doktor? Saya punya design tak boleh nak run. Dia kata, okey, bagi izin pada saya untuk akses kamu punya laptop dengan syarat kamu kena depan laptop supaya transparent lah. Supaya kita tak ada buka benda-benda lain. Sebab once kita dapat akses, kita boleh akses semua benda dalam laptop tu. Jadi apa yang saya minta, kamu kena duduk depan laptop, saya kontrol laptop kamu. Dan saya kontrol lah, okey, sepatutnya kamu kena klik ni. Bila kamu klik ni, that's why kamu boleh run balik kamu punya design. Macam tu. Alhamdulillah lah, benda tu maksudnya kita one to one dengan pelajar, engage macam tu. Okay. Okay, seterusnya saya nak share dengan cikgu. Tadi kita dah first part of assessment. Untuk quiz, okay, quiz saya bagi dua contoh. Satu Google Form, satu pakai Kahoot. Okay, quizzes pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana yang cikgu rasa selesa lah. Okay, quizzes banyak cikgu quiz ni. Dia ada Socrates, banyak jenis free software untuk quiz. Tapi bagi saya tak explore semualah sebab kadang-kadang tak ada masa nak explore. Kadang-kadang kalau kita explore tu, kita kena betul-betul orang kata dedicate lah untuk duduk depan komputer belajar sebagainya. Okay, tapi kalau ada cikgu masalah, cikgu boleh contact saya lah, tak ada masalah. Okay, itu yang pertama. Okay, cikgu saya nak ajar macam mana saya mengajar untuk kelas online. Okay, itu yang paling penting. Secara jujur saya kata dengan cikgu, saya jarang buat kelas macam ni secara 2 jam berterusan. Sebab bagi saya susah sebab belajar kadang-kadang macam mana nak kata kita bagi arahan kerana susah nak ikut. Dan yang paling penting cikgu sebab diorang ni internet lah bandwidth, data internet ni problem kadang-kadang. Okay, kadang-kadang terpaksa kongsi dengan ayah, dengan mak, kadang-kadang dengan adik, abang, dengan kakak yang mengajar, yang sekolah yang sama kadang-kadang lebih tinggi darjah 6, anak yang tu darjah 3. So kelas waktu yang sama terpaksa kongsi pula handphone ataupun laptop, dia agak susah sikit lah. So jadi kita tak boleh salahkan pelajar. Jadi apa yang saya buat cikgu, saya buat kaedah video pengajaran secara berstruktur. Okey, berstruktur. Okey, macam mana berstruktur cikgu? Yang pertama cikgu apa yang saya buat adalah saya gunakan kaedah YouTube platform cikgu. Okey, kenapa saya gunakan YouTube platform? Yang pertama adalah YouTube, semua orang saya boleh kata ada Google account. Okey.
ada account. Okey. Jadi apa yang saya buat, saya guna YouTube untuk saya mengajar. Saya mengajar pelajar. Jadi apa yang saya buat, cikgu? Saya akan buat self recorded teaching. Maksudnya saya akan rakam pengajaran saya dan upload dalam YouTube dan saya akan share pada pelajar. Saya tunjuk demo nanti cikgu dekat cikgu sikit. Okey, macam mana saya buat untuk record version. Okey, tapi ni cikgu saya cuba contoh saja cikgu. Saya bagi satu contoh. Okey, dalam YouTube ni cikgu ada orang kata doktor pakai YouTube ni doktor nak dapat subscriber ke ataupun duit. Saya kata tak. That's why buat channel YouTube ni untuk education. Sebab bila saya create saya punya YouTube channel, saya dah declare saya siap untuk education, not for public. Jadi boleh access ni hanya pelajar saya saja. Melainkan kalau ada apa-apa video yang saya boleh buat as a public, saya bawa sebab public. Okey, contoh dekat cikgu. Saya pergi dekat cikgu contoh apa contoh video yang saya buat secara public. Saya pergi dekat studio lah. Studio ni cikgu boleh tengok lah berapa ramai orang view video sebagainya. Okey, saya tunjuk kat cikgu. Video apa yang saya buat secara public untuk tengok. Sekejap cikgu tengah download. Sekejap. Okey cikgu. Sekejap. Videos. Okey. Sekejap. Okey cikgu. Kalau cikgu tengok dekat sini kan, saya punya nampak cikgu nampak saya punya skrin sekarang? Okay. Thank you cikgu Zaim. Kalau cikgu tengok saya punya video ni, how to set PowerPoint slide for Loom recording. Okay, saya buka ni cikgu, saya buka video ni. Okey. Mungkin cikgu boleh tengok jugalah macam mana saya rekod. Yang ni kaedah macam mana saya rekod cikgu untuk mengajar online. Video cikgu. Okey. Setakat ni saya dapat lebih kurang dah 5,000 view. 5,000 view. Dan macam mana nak set. Tapi sebab yang ni cikgu saya buat dalam bahasa Melayu. That's why sebab saya nak bantu adalah pensyarah-pensyarah dan cikgu-cikgu sebelum ni. Saya cuba bantu. Jadi apa saya buat, saya rakam dalam bahasa Melayu. Jadi mudah. Okey. Yang ni cikgu, yang ni saya buat secara public. Maksud dia siapa-siapa boleh akses this video daripada luar. Okey, jadi yang ni saya buat sebenarnya saya bantulah. Even cikgu kalau tengok dekat sini ada orang komen daripada India, negara India. Dia tengok video saya walaupun saya explain dalam bahasa Melayu, tapi dia boleh follow saya punya step dalam video dan diorang boleh pakai kaedah saya untuk rakam. Kaedah punya pengajaran lah. Cuma cikgu untuk kaedah recording version ni, problem dia adalah cikgu kena prepare lah slide presentation dalam PowerPoint. Cikgu kena prepare dulu slide presentation dalam PowerPoint, baru cikgu kena buat self recording. Bila recording ni nanti dia akan keluar. Saya akan tunjuk contoh dekat cikgu satu nanti. Okey. Yang ni kaedah-kaedah cikgu macam mana cikgu nak set PowerPoint slide untuk Loom recording. Okey, saya tunjuk dekat cikgu apa tu Loom recording cikgu. Saya buka ni. Loom recording. Okey, Loom recording ni. Okey, dekat sini dia memang boleh bagi free. Get Loom for free. Okey, dia memang bagi free. Macam saya cikgu, sebab saya universiti dah subscribe Loom ni. Jadi macam saya ada unlimited access lah untuk Loom ni. Tapi kalau cikgu macam cikgu pakai free version, dia ada capacity, tak silap saya maksimum ada maybe paling tinggi pun 10 video yang direkod dalam satu tempoh masa yang sama. Okey. So jadi ini kaedah yang boleh pakai lah. Okey. So okey, saya cuba menjawab cikgu Khalil punya soalan. Bagaimana kita nak buat video YouTube dengan mengambil video rekod dalam message Skype.
Okay, Cikgu Khalil. Ini Cikgu Khalil pun boleh guna juga Loom ni, Cikgu Khalil. Loom ni, Cikgu Khalil boleh capture apa saja yang keluar dekat desktop Cikgu. Okay, nanti dia akan ada desktop punya icon lah dengan website punya icon. Oh, Cikgu Hazira kah? Okay, ya Cikgu Hazira ada soalan apa-apa ke nak tanya? Okay, tapi nak menjawab balik soalan Cikgu Khalil tu. Oh, Cikgu Hazira, ya, nama Cikgu Khalil keluar macam ni. Okay, minta maaf Cikgu. Okay, Cikgu Hazira, boleh kita boleh rekod. Pakai Loom boleh. Pakai ni pun boleh. Maksud dia Loom ni Cikgu, dia boleh rekod apa saja yang keluar dekat Cikgu punya sebab nanti. Okay, saya tunjuk dekat Cikgu boleh satu contoh. Pakai Loom Okay, saya tunjuk dekat skrin saya sekarang. Sekejap saya tutup dulu saya punya YouTube sebab bila buka banyak sangat takut dia berat. Kita punya video session. Sekejap Cikgu saya download, saya delete. Okay. Sekejap. Saya delete ni dulu. Okay, saya buat saya punya Loom. Loom record masuk punya account lah sebab saya punya dah register account. Ya Cikgu. Tengah loading. Sekejap Cikgu dia tak nak keluar pula. Okay. Ni saya sediakan sekejap dia tengah download dia punya okay, personal library je. Kalau cikgu tengok dekat skrin saya ni personal library yang saya rekod. Okay, jawab Cikgu Hazirah punya soalan, memang boleh Cikgu. Contoh kalau saya tekan rekod video ni Cikgu Hazirah, okay, dia akan minta. Okay, kita rekod dekat sini, kita klik rekod, nanti dia akan keluar. Dia kata kita nak rekod desktop ke ataupun kita nak rekod Google Chrome, contoh. Selalunya kita akan, kalau Cikgu Hazirah nak Skype apa-apa ke, Cikgu just rekod yang desktop lah. So maksud dia apa yang Cikgu cakap, apa yang Cikgu tunjuk dekat desktop, dia akan appear. Dia akan rekod by Loom nanti. Okay, dia lambatlah pula dia nak keluar. Okay Cikgu, kalau Cikgu Azizah nampak dekat skrin saya, sekejap mana? Cikgu nampak tak dia punya ni? Dia ada option screen only, screen camera ataupun kamera sahaja. Okay, kamera sahaja termaksud dia akan rakam Cikgu sahaja. Skrin saja bermaksud dia akan rakam apa yang berlaku dekat desktop Cikgu, termasuk dengan suara sekali. Okey, yang ni skrin dan kamera. Bermaksud Cikgu akan rakam skrin plus nanti Cikgu akan keluar gambar. Cikgu bulat dekat tepi tu. Saya akan tunjuk contoh kejap lagi, contoh satu video Loom yang saya dah rekod. Okey, so jadi nanti Cikgu boleh start recording lah pakai Loom. Loom ni sangat membantu Cikgu dan data dia tak besar bila dia rekod. Jadi sebab video ni Cikgu, sebab bila Cikgu rekod, dia akan terus compress file tu nanti. Jadi small file. So Cikgu nak upload dalam YouTube, jadi mudah. Okay. Ini contoh Cikgu Okay, saya tunjuk satu contoh Cikgu macam mana saya buat untuk kelas saya rekod pakai Loom dan saya upload dalam YouTube. Okay. Sekejap saya ambil contoh. Okey. Okey, kalau cikgu tengok dekat skrin saya sekarang. Sekejap. Okey. Okey, kalau cikgu tengok dekat skrin saya sekarang cikgu nampak gambar saya kat bawah tu? Yang bulat. Nampak. Ada gambar saya. Itu apa yang saya buat. Yang ni dekat tengah-tengah ni slide saya yang saya buat, saya sendiri.
Okey, yang ni gambar kita yang bergerak sambil kita explain pada pelajar. Jadi muka kita, pelajar nampak slide dekat belakang. Jadi pelajar lebih merasakan bahawa okey, actually cikgu kita tengah mengajar sekarang, macam tu. Kelebihan YouTube ni cikgu sebab saya melihat kepada kebanyakan telco provider macam Maxis, Celcom, Digi, U-Mobile, kebanyakan orang bagi unlimited YouTube access. Dengan musim-musim COVID, package mereka offer unlimited access. Contoh walaupun pakai top up, tapi kadang-kadang untuk YouTube dia bagi free untuk unlimited access. Jadi that's why atas dasar tu, that's why saya putuskan saya nak menggunakan YouTube. Sebab pelajar tak ada masalah nanti dari segi data. Maksud dia, parent maksud dia nak setiap kali nak kelas nak kena top up banyak kali, nak kena subscribe plan yang tinggi sebagainya, unless kalau pelajar tu ada wifi kat rumah lah, tu lain cerita. Tapi saya lebih melihat kepada pelajar yang ada kesukaran untuk akses kepada pembelajaran. That's why saya buat keputusan saya lebih ke arah kepada YouTube learning. Learning tu bermaksud kita create content tu, tapi kita mengajar as video. Yang paling penting dia tak membebani cikgu lah. Maksud dia, contohlah kadang-kadang work from home ni cikgu macam-macam program. Anak kat rumah lah, kadang-kadang nak kena masak lah, kadang-kadang ada benda yang orang kata waktu kelas, tapi kadang-kadang ada benda kita nak buat dengan anak dan sebagainya. Jadi bila dengan keadaan pre-recorded, okay, cikgu boleh set dekat YouTube ni, cikgu boleh set masa bila student boleh access video tu, kita boleh buat. Contoh, okay, yang tu saya nanti boleh explore lah macam mana nak set. Contoh, kelas saya pukul 10 hingga 11 pagi. Okay, saya akan make sure video saya pelajar boleh klik watch lepas 1 minit pagi. So dan terus ni. So dan juga YouTube cikgu ada 3 pilihan. Satu, cikgu boleh buat as a public, bermaksud orang luar sana yang berjuta dekat sana boleh tengok video cikgu. Yang kedua adalah cikgu boleh buat private link, bermaksud kalau perkara-perkara yang cikgu rasa tak sesuai untuk share public, cikgu boleh buat private dan cikgu share link itu kepada pelajar cikgu sahaja. Itu biasa saya buat. Okay, sebab saya tak ada benda yang saya buat public, ada benda yang saya buat private. Kepada konten yang kita buat tu lah. Okay, sebab bagi saya macam contoh saya punya PNP, PDP saya, kebiasaan saya buat private lah pada link. Saya jarang, kadang-kadang takut kita punya ada copyright issue. Kalau kita buat public, takut orang komplain sebagainya. So apa yang saya buat private, saya share link itu saja. Dan benda tu akan simpan dalam YouTube database. Kita punya list video. So nanti yang bagus cikgu sebab nanti bila pelajar nak dekat exam dan sebagainya, pelajar boleh tengok balik video ni. Dia boleh tengok balik cikgu mengajar. So seolah-olah macam dia ulang kaji balik lah. Ulang kaji. Maksud orang boleh tengok video tu berulang-ulang kali kalau tak faham. Berulang-ulang kali. Macam online, walaupun kita record, tapi kita nak share kita punya record video tu pun agak susah sebab besar file dia. Macam YouTube, dia compress semua sekali. Dia compress bagi kecil, file kecil. So dia kadang-kadang kalau cikgu tengok dekat YouTube ada yang video 2 jam. Boleh tengok dekat YouTube. Kadang-kadang 3 jam pun boleh tengok dekat YouTube. Sebab apa? Dia compress file tu. Dia kecilkan file tu supaya boleh muat dalam YouTube punya database. Macam tu. Yang saya guna. Okay. Ya, Cikgu Raihana memang boleh buat public. Memang boleh buat private, not public. Cikgu boleh buat private. Kalau mungkin dekat sini cikgu-cikgu pernah dengar ustaz macam saya selalu follow Ustaz Ilyas Ismail dekat YouTube. Saya selalu follow Ustaz Zaharuddin.
Ustaz Jafri dengan ceramah. Kadang-kadang dia orang ada buat Premier Watch. Okay, Premier Watch tu bermaksud depa dah schedule kan pukul berapa dia akan launch YouTube video depa. Kita pun boleh buat benda sama juga, tak ada masalah. Dan juga boleh publish sebagainya. That's why saya kaji, saya belajar sendiri, explore sendiri. So saya rasa benda-benda sangat membantulah pelajar. Dan pelajar pun seronok, dan saya pun dah buat saya buat survey pada pelajar, dan kebanyakan pelajar dia kata doktor kena kekalkan kaedah pengajaran sekarang sebab lebih mudah, dia kata. Lebih mudah sebab dia orang boleh bila-bila masa dia orang boleh akses sambil tidur ke, sebelum tidur ke, dia boleh dengar kita punya lecture. Instead berbanding dengan dia orang kena duduk depan komputer macam ni 2 jam dengar dengan macam-macam halangan sebagainya. So agak sukarlah untuk mereka fokus. Kadang-kadang dia orang kata saya lebih suka dengar waktu malam doktor sebelum saya tidur. So bagus, tak ada masalah lah, your own time. Tapi bila kita assessment, quiz, kita buat test, yang tu kita nak uji mereka punya pemahaman. Kalau macam cikgu saya buat, saya bagi dia orang masa, contoh saya bagi dia orang masa seminggu untuk dengar saya punya video. Okay, dan minggu depan saya akan buat quiz, saya akan buat test untuk semak mereka punya pemahaman berdasarkan video yang kita buat. Itu apa yang saya buat selalu, cikgu. Sebab saya akan buat reinforcement, pengukuhan pada pelajar. Sebab kadang-kadang kita tak boleh biar pelajar je kita punya video. Kadang-kadang kita tak tahu mereka ni faham ke, mereka ni tak faham ke. So kita tak tahu. So untuk sebagai orang kata measurement, cikgu, ataupun pengukuran, saya buat test lah, saya buat quiz, ataupun saya bagi assignment, tugasan. Ini untuk di universiti lah. Tapi kalau cikgu, mungkin cikgu boleh bagi latihan ke berdasarkan apa video yang cikgu dah buat. So kita boleh tahu pelajar ni dia boleh dapat tak. Dan satu lagi, cikgu, bila mereka buat ni latihan, mereka ni boleh tengok balik kita punya video banyak kali. Okay, ni sebenarnya cikgu cakap macam ni. So dia orang boleh recall balik benda tu banyak kali. So bila recall banyak kali secara tak langsung, mereka akan ingat dalam kepala lah. So saya style lah. Dan bila saya pernah buat, sebab macam saya kata tadi, cikgu, saya dah buat 3 tahun, dan saya tengok keputusan pelajar saya dalam exam peperiksaan akhir sangat memberansangkan, khususnya dalam topik saya ngajar lah. Sebab saya pusing macam mana soalan pun, diorang boleh jawab soalan tu sebab diorang dah dengar benda tu banyak kali. So dia dah tahu saya punya style macam mana, saya punya kaedah soalan macam mana. Diorang dah boleh dapat idea tu. So jadi bila final exam, diorang boleh score lah, khususnya dalam topik-topik yang saya ajar. Okey, cikgu, yang ni tentang YouTube. Tadi saya kata tentang saya guna YouTube, cikgu, untuk buat pengajaran secara berstruktur. Macam mana buat pengajaran secara berstruktur, cikgu? Dalam YouTube ni, cikgu, saya buat playlist. Cikgu tahu playlist, pernah dengar playlist? Macam kalau kita dengar lagu kan, kita ada first lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, ikut turutan. Okay, cikgu, apa yang saya buat, cikgu? Saya buat satu modul untuk, tapi guna kaedah YouTube. Okey, saya tunjuk dekat cikgu satu kaedah saya buat. Dan saya rasa benda ni saya buat sekali dan boleh pakai untuk satu semester. Video ni. Okey, cikgu, saya tunjuk satu contoh. Saya ambil playlist saya. Okey, playlist. Okey, kalau cikgu tengok saya punya, okey, yang ni saya ambil untuk saya punya makmal, cikgu. Okey, makmal disebabkan COVID, cikgu, selalunya pelajar akan masuk makmal untuk buat eksperimen. Okey, buat eksperimen. Tapi sebabkan COVID ni, pelajar tak dibenarkan masuk. Jadi, mana kita nak sampaikan pada pelajar tentang teknik-teknik testing ke apa benda lah yang melibatkan engineering, yang mereka boleh dapat ilmu tu tanpa hadir ke dalam makmal. Okey, jadi apa yang saya buat? Saya buat satu kandungan secara berstruktur. Dengan kata mudah, cikgu, saya buat modul secara online. Macam YouTube ni. Okey, kalau cikgu tengok dekat saya punya screen sekarang, dekat untuk lab ni, cikgu, saya ada 11 video saya buat secara berturutan. Ikut modul. Okey, cikgu tengok dekat skrin saya ni, saya buat 1.0,
introduction. Okay. 2.0 sample preparation part 1. Okay, ya 3.0 cikgu, sample preparation part 2. Okay, konten ni cikgu saya buat sendiri, ikut modul yang saya buat untuk lab tu nanti. Okay, macam cikgu, kalau cikgu nanti cikgu mungkin boleh buatlah contoh apa ke orang kata sejarah yang pertama, satu, pengenalan kepada sejarah sirah Nabi, contoh kita ambil contoh sirah Nabi. Okay, pengenalan kepada sirah Nabi. 1.0, pengenalan kepada sirah Nabi. Yang kedua apa? Nabi apa? Nabi Muhammad SAW sebagainya dan seterusnya. Cikgu buat short video lebih kurang 5 hingga 10 minit. Dan cikgu buat modul macam ni, saya rasa alhamdulillah cikgu boleh pelajar boleh ikut. Dan dekat sini saya ada 11 video cikgu untuk saya punya makmal lah. Macam ni, untuk makmal saya tak perlu dah nak bagi briefing online macam ni banyak kali. Sebab saya ada satu semester saya ada lebih kurang 10 kumpulan. Jadi apa yang saya buat adalah saya bagi link video ni, saya minta mereka tengok dan cikgu, mereka dah faham semua benda. Mereka dah faham semua benda dan kita akan buat just minta dia orang buat terus lab report sajalah. Okey, yang ni tentang lab cikgu. Jadi yang ni video ni saya rakam sendiri sebenarnya. Kalau cikgu tengok video saya buat semua ni, semua saya rakam pakai handphone saja. Saya rakam pakai handphone dan saya buat editing sikit cikgu. Saya buat editing sikit. Kalau ada masa saya buat editing lah. Kalau tak ada masa, benda apa yang saya ada saya upload je. Yang ni semua saya pakai YouTube tu. Saya pakai YouTube. So jadi bila saya buat macam ni, so pelajar seolah-olah mereka rasa mereka berada dalam makmal tu. Okey cikgu, ini cikgu, saya tunjuk cikgu satu contoh lagi. Yang ini saya macam mana saya mengajar. Okey, sekejap buat. Okey, saya pakai playlist saya ambil satu subjek saya ajar. Okey, saya ambil ni cikgu. Okey, yang ni cikgu saya kaedah Loom. Okey, saya buat kaedah pakai tadi saya ajar. Okey, saya ajar Loom dan saya mengajar saya merakam guna Loom dan saya upload dalam YouTube secara berstruktur. Maksudnya cikgu buat kat sini 1.0 apa? 2.0 sampai summary 5.0. Okey, jadi dekat sini kalau cikgu tengok dekat video saya, ada yang 10 minit, ada yang 10 minit, ada yang 5 minit, sebagainya. Jadi bergantunglah kepada konten yang cikgu buat. Okey. Jadi untuk cikgu, apa yang saya buat, saya bagi nanti link nanti, saya share je saya punya playlist link tu dan student akan akses video tu. Dan saya nasihat kepada pelajar saya supaya jangan skip video tu. Contoh, pelajar ni kadang-kadang dia orang suka video 1 dia terus jam video 5. Tak boleh. Saya kata mereka, kamu kena ikut susunan video dalam YouTube saya bagi supaya mereka tidak hilang orang kata information yang penting, maklumat yang penting semasa kelas dijalankan. Macam itulah saya buat macam tu. Jadi itu yang saya sampaikan sekarang lah untuk dan saya rasa benda ni sangat positif lah untuk pelajar. Tapi keburukan untuk kalau kita pakai YouTube cikgu kena ada extra time lah untuk record. Itu je orang kata apa ni, extra time untuk record. Yang pertama, cikgu kena create content atau slide tu nanti. So, tu dia akan jadi macam sikit lah, tapi saya rasa berbaloi lah kalau kita spend masa kita untuk buat benda-benda tu. Sebab saya rasa kita tak tahu apa yang akan jadi pada tahun-tahun hadapan.
So saya rasa that's why saya buat sekarang supaya kita lebih bersedia untuk masa hadapan. Sebab bagi saya sekarang PDP kemungkinan akan convert online, almost online insyaAllah in the near future untuk masa hadapan, dan saya bergerak ke arah tu lah nanti. Okay, so yang tu apa yang saya boleh share untuk YouTube. Dan kaedah-kaedah lain apa yang saya mengajar macam sekarang cikgu, saya guna Webex, saya pakai Google Meet, saya tak pernah pakai Skype. Saya tak tahu kenapa, sebab Skype, sebab problem ni sekarang Skype ni dia link dengan Facebook. Jadi agak susah. Dan cikgu saya pernah buat kelas dekat Facebook juga, live Facebook. Tengok live Facebook kan, saya pernah buat live, tapi bila saya buat live Facebook ni cikgu, dia tak ada privacy. So masuk, kalau kita buat private, kadang-kadang kita punya close friend dia boleh komen. So bagi saya tak sesuai lah. Saya buat, selalunya saya buat YouTube, saya buat private, saya share pada pelajar. Hanya orang-orang yang dapat link saya saja yang boleh buka. So kita pun tak berasa sangat lah, orang kata inilah sebab kalau online cikgu ni macam-macam kaedah kita boleh pakai. Google Meet lah, Skype lah, Webex lah, Team lah, Microsoft Team lah, Zoom. Okay, ada cikgu-cikgu yang biasa guna Zoom. Okay, macam kami di USM, kami dah tak pakai Zoom dah sebab sebelum ni ada isu security, keselamatan. Sebelum ni kan masih MCO, ada isu keselamatan tentang Zoom. Okey, Cikgu Raihan nak tanya kat saya, macam mana nak buat privacy YouTube tu? Okey, nak tunjuk, saya nak tunjuk contoh, satu contoh video saya buat boleh? Nak download, nak upload. Okey. Ya boleh. Okey, selalunya saya upload kadang-kadang pakai laptop, kadang-kadang pakai phone. Pakai phone pun kadang-kadang saya boleh pakai upload, tapi saya biasa pakai desktop lah, sebab pakai handphone tak puas nak tengok, skrin kecil sangat. Okey, jadi apa saya buat? Okey, saya ambil contoh cikgu. Yang ni cikgu kena ada akaun masing-masing lah. Okey, saya buka awal. Okey, saya buka daripada awal. Sekejap. Sekejap, saya tutup dulu. Okey, sekejap saya tutup. Okey, saya pergi dekat ni, dekat YouTube channel. Okey, bila cikgu buka YouTube dekat cikgu punya desktop, dia akan keluar nanti cikgu semua ni. Okey, yang YouTube punya recommend lah. Okey, yang paling penting cikgu kena login dulu account. Okey, account. Cikgu kena pakai create Google account lah, sebab YouTube dia link dengan Google. Macam mana kita nak tahu kita punya account tu link tak link cikgu? Cikgu kena tengok gambar kita keluar dekat atas. Macam saya tak gambar. Masa bila gambar saya keluar sini, dan masuk dia link YouTube saya. Upload. Okay, that's a very good question. Apa yang saya buat adalah, cikgu nampak gambar video kamera ni, create ni. Boleh klik kat sini. Okey, dan cikgu boleh sekejap. Cikgu boleh video. Okey, upload video. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini cikgu boleh select file. Apa file lah. Okey, yang cikgu boleh ni. Okey, cikgu boleh select. Saya nak ambil mana file, sebab kebanyakan file saya besar. Sekejap saya tengok. Saya tengok saya punya lab. Simple saja. Okey, saya ambil video saya. Sekejap tengok. Record. Okey, saya ambil video yang paling kecil saja cikgu. Sekitar 2 minit saja video saya. Okey, saya klik video ni. MP4 file. Saya open. Okey, dia sekarang tengah upload cikgu. Tengah upload dalam YouTube. So dia akan keluar di permukaan interface ni. Okey, yang title ni cikgu kena buat tajuk sendirilah. Contoh tadi macam 1.0 introduction. Jadi cikgu buat
kalau buat modul berstruktur macam saya buat tadi, cikgu kena namakanlah file tu. Contoh saya buat kat sini 1.0 test. Saya buat contoh test untuk hari ni. Okey, jadi nama video tu adalah 1.0 test. Dan cikgu boleh tulislah apa-apa description dekat situ, tapi saya jaranglah tulis apa-apa description. Okey, saya terus jump kepada playlist ni. Okey, selalunya playlist ni cikgu kena create dulu playlist tu sebelum cikgu selalunya saya akan create dulu saya punya playlist. Okey, macam mana saya nak create playlist? Saya lupa nak ajar. Bolehkah saya tunjukkan macam mana nak create playlist? Boleh. Okey, pakai YouTube. Okey. So dekat sini saya klik playlist. Okey, dekat sini nampak tak ada tulis new playlist? Nampak. Nampak? Okey, saya punya mouse ni nampak kan? Okey, mouse saya nampak. Jadi klik dekat sini, cikgu boleh letak apa nama playlist cikgu. Contoh dekat sini kita buat sekolah Adiniah kan, betul? Adiniah. Contohlah saya ambil contoh kan. Okey, visibility. Dekat sini penting cikgu. Cikgu nak buat visibility ni public ke, cikgu nak buat private ke, cikgu nak buat unlisted. Okey, tapi saya cadangkan kalau cikgu nak buat private dan share kepada pelajar ke ataupun cikgu-cikgu yang lain, saya cadangkan cikgu klik unlisted ni. Jangan klik private. Klik private, takut orang-orang yang tak ada Google account, especially parents lah, account, mereka tak boleh buka video tu nanti. Unlisted. Bila unlisted, siapa-siapa boleh buka. Tak ada Google account ke, ada Google account ke, tak ada masalah sangat. Saya cadangkan unlisted. Bila cikgu buat unlisted ni, cikgu klik unlisted, lepas tu tekan create. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini cikgu, dah nampak terus dia video keluar link kat sini. Sekolah Adiniah, dia punya link. Okey, jadi kita pergi balik dekat video tadi yang kita upload. Ni saya delete dekat cancel dulu. Saya upload. Okey, saya ajarlah macam mana buat awal. Okey, cancel. Balik kepada upload video tadi cikgu. Okey, kita upload. Kita select files. Kita pilih kita nak untuk upload dalam kita punya YouTube. Okey, kemudian YouTube akan upload kita punya file dan sekarang dah ready lah untuk kita upload. Aku kena nama file tu, apa nama video tu. Contoh, saya tulis dekat sini 1.0 test. Ni kan? Okey, jadi description ni tak perlu isi, yang thumbnail ni tak perlu isi cikgu sebab selalunya siapa-siapa yang YouTubers ni mereka akan buatlah semua editing ni. Okey, saya ajar bila cikgu dah buat video ni, cikgu nampak playlist ni, cikgu klik dekat playlist ni, dia akan terus keluar dekat sini sekolah Adiniah. Nampak tak dekat skrin saya? Nampak. Dekat sekolah Adiniah ni. Okey, cikgu klik dekat situ, tik dekat dia sekolah Adiniah tu, bermaksud dia dah ready lah masuk untuk dalam link tu. Dalam kita punya playlist. Jadi klik done. Jadi nampak tak dia keluar dekat playlist tu, sekolah Adiniah. Video adalah 1.0 test dalam playlist Adiniah. Okey. Video tu akan park ataupun akan disusun dalam sekolah Adiniah punya playlist. Okey. Bila cikgu dekat situ, yang ni paling penting. Dekat YouTube cikgu kena declare adakah video ni dibuat untuk kanak-kanak ataupun tidak. Tapi untuk tujuan pembelajaran, cikgu just klik no sahaja. No sahaja. Sebab kalau cikgu klik kids, dia susah sikit nanti cikgu kena isi
declaration dan sebagainya, susah. Okay, tapi untuk education tak ada masalah. Cikgu just klik saja no, is not made for kids. Dan cikgu boleh klik more option. Okay, dekat sini cikgu boleh tengoklah. Selalunya saya buat adalah dekat sini untuk video, saya akan buat English. Okay, tak kisahlah cikgu buat bahasa Melayu pun sekalipun, cikgu kena declare sebagai English. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila cikgu buat English, selain daripada English, nanti mereka akan minta verification. Mereka akan minta cikgu kena isi lah macam declaration, complicated sikit lah. Cikgu pilih English, pilih United Kingdom. Okay, English, United Kingdom. Okay, dan cikgu pilih, okay, recording date. Bila recording date? Hari ni kan, contoh, satu hari bulan. Bergantunglah bila cikgu rekod. Okay, dan dekat mana cikgu rekod? Video location cikgu boleh type dekat contoh ni buah tebal. Dia keluar, automatik. Buah tebal. Ya. Dia banyak kan ni buah tebal. Boleh klik mana-mana ni buah tebal. Okay, yang ni paling penting. Cikgu nampak tak kategori? Kategori tu ada tulis education. Cikgu boleh pilih sebenarnya apa-apa pun kategori. Tapi disebabkan kita punya konten ni untuk education sahaja, jadi saya cadangkan buat education lah. Sebab nanti kalau tak, nanti dia pakai tapis. Selalunya untuk education, dia tak tapis. Kalau cikgu letak music ke apa benda kan, nanti problem sikit lah, takut ada copyright ke apa benda ke nanti. Susah. Okay. Just pilih education. Dan sekarang cikgu just klik next. Yang ni cikgu saya ajar. Kalau cikgu nak buat private link, maksudnya cikgu nak share dengan parents ataupun student sahaja, saya cadangkan cikgu buat unlisted sahaja. Melainkan kalau cikgu nak share dengan public. Contoh, cikgu punya video tu, contoh cikgu nak buat penerangan tentang hukum tajwid ke, ataupun cikgu nak bercerita tentang sirah Nabi, mungkin cikgu boleh kongsi dengan umum. Bukan pelajar cikgu saja yang dapat manfaat, mungkin pelajar-pelajar lain yang berminat dengan cikgu punya penceritaan ke ataupun kandungan, dia orang boleh tengok juga cikgu punya video, tak ada masalah. Tapi cikgu yang kena decide lah, video tu perlu public ke atau video tu perlu private. Okay, so jadi dalam kes ni cikgu unlisted dan save lah. Yang dekat sini dia akan makan masa sikit lah untuk upload. Sebab dekat sini dia kata lebih kurang 5 minit untuk nak completekan the whole process untuk download. Okay, jadi macam mana kita nak semak video tu masuk ke tak dalam cikgu punya cikgu punya link, playlist. Cikgu pergi kepada playlist. Okay, cikgu pergi masuk sekolah Andinia. Okay. Kita tengok dulu. Okay, cikgu nampak tak dekat sini? Ada keluar satu video kan? Tak nampak dekat skrin. Nampak? Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Dia stuck. Dia hang. Oh ya? Okay. Sebab dia Ya, upload kot. mungkin. Okay. Tapi nanti cikgu boleh tengok lah dia punya status nanti sebab dia upload tu yang jadi hang tu, saya rasa. Okay. Tapi tak apa, nanti cikgu boleh tengok macam mana nak buat. Tapi that's a basic lah untuk buat YouTube ni. Okay. Nanti bila complete saya check. Okay. Sana saya rasa saya kena cancel dulu uploading dia sebab takut dia akan ganggu kita punya online. Boleh kan? Okay, boleh. Saya cancel, so dia akan jadi hang sikit lah. Alright, so jadi itulah antara yang saya boleh share lah. Selain daripada apa yang saya share ni cikgu, cikgu mungkin boleh tengok balik
apa dia, link yang saya bagi tu pada cikgu yang tentang yang link yang tentang semua perisian ataupun apa saja perkara yang kita boleh pakailah untuk online learning. Okey. Okey, saya cuba jawab balik soalan dalam chatting box. Untuk Cikgu Rehana saya dah jawab. Okey, untuk Cikgu Siti Salihah dah tanya, saya pernah guna Google Meet tak? Ya, saya pernah guna, tapi tak kerap lah. Google Meet ni, Google Meet ni problem dia adalah kalau cikgu ada subscribe Google Suite, Google Suite ni kena bayar tak silap saya. RM50 sebulan, tak silap saya lah. Okey, dan baru cikgu boleh guna Google Meet tu, maksudnya cikgu boleh record, cikgu boleh guna banyak benda. Tapi saya jarang lah pakai Google Meet. Selalunya saya pakai Google Meet untuk meeting sahaja. Tapi kalau macam untuk record, macam sesi ni untuk record, saya tak pakailah Google Meet sebab saya tak subscribe pun Google Suite punya account. So, saya memang jarang lah. Saya selalu pakai Webex untuk record everything. Okay. Betul, Zoom memang ada isu keselamatan, Cikgu Nur Hazirah, sebab that's why USM tak pakai Zoom sebab kita banyak benda yang sensitif. So jadi kita memang tak pakai Zoom lah. Tapi kalau untuk personal use, rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Okay. Mustaqim kata record. Saya memang record, nanti saya akan share lah kita punya sesi untuk hari ni. Untuk Cikgu Siti Salihah, unlisted means automatic public. Tak, bukan cikgu. Kalau kita buat unlisted, dia bukan automatic public. Orang lain tak boleh tengok video tu dalam YouTube channel. Okay, once cikgu buat unlisted, orang lain tak boleh tengok dekat kita punya YouTube channel. Melainkan cikgu buka video cikgu daripada akaun cikgu, baru cikgu boleh share link tu, pergi dekat cikgu punya. Okay, saya tunjuk ke cikgu macam mana cikgu nak tengok video tu ke cikgu unlisted ke ataupun tak. Sekejap. Okay. Ini saya share. Okay, saya pergi kat YouTube saya. Okay, YouTube saya kat sini. Okay. Kalau cikgu kalau cikgu pergi daripada YouTube cikgu kan. Okay, ini saya buka daripada awal cikgu Saya buka daripada YouTube channel saya. Sekejap. Okay, saya buka daripada YouTube channel saya. Okay, macam mana cikgu nak tengok? First kali cikgu kena tengoklah buka dulu YouTube ni cikgu punya account. Okay, cikgu akan nampaklah gambar. Contoh dalam kes saya ni gambar saya keluar kat sini. Cikgu pergi dekat video, your videos. Kat sebelah kiri ni, okay, your videos. Okay, and then cikgu boleh nampaklah semua video yang cikgu buat dalam YouTube. Okay, macam mana kita nak tahu bahawa video kita ni orang lain boleh tengok ataupun private cikgu? Okay, kalau public cikgu, kalau contoh cikgu public, cikgu akan nampak dia akan keluar tulisan public ni dengan gambar kali hijau mata tu. Nampak cikgu kat skrin saya? Nampak. Okay, bila ada gambar mata hijau tu, cikgu bermaksud orang luar boleh tengok kita punya video. Okay, kalau cikgu tengok yang video-video lain yang saya buat ni macam yang unlisted ni cikgu, mata dia tak hijau kan, mata dia jadi kelabu. Okay, so bermaksud video tu hanya boleh cikgu saja yang buka daripada cikgu punya YouTube cikgu sendiri. Okay, contoh cikgu saya buka saya tak boleh buka. Kalau cikgu buka saya punya YouTube channel, mungkin cikgu boleh nampak video-video yang saya buat public sahaja. Okay, so itu untuk menjawab soalan cikgu Siti Salihah. Untuk unlisted tak, orang luar tak boleh tengok kita punya video, melainkan kita buat public sahaja. Okay cikgu, Cikgu Hidayah, saya guna Zoom tujuan untuk dapat rekod full class, ramai waris ibu bapa join, tapi nak tahu tahap keselamatan yang dinimbang tu.
Ya, tapi sebenarnya cikgu, yang Zoom ni dia bukan isu. Zoom ni bukan isu kita share link tu dengan orang lain, cikgu, tak. Sebenarnya Zoom ni adalah isu orang yang jadi host untuk Zoom tu. Okey, contoh cikgu, contoh cikgu Hidayah. Contoh saya nak buat meeting, saya nak Zoom. Jadi saya akan jadi host. Uh, saya akan jadi host untuk meeting tu pakai Zoom. Keselamatan yang saya maksudkan adalah keselamatan ID orang yang jadi host untuk Zoom meeting tu. Contoh, sebab saya pakai banyak online banking. Saya banyak pakai banyak punya account pakai online banking. So that's why bila Zoom ni dia ada security issue. Walaupun pihak Zoom di US kata depa dah improve depa punya security system. Tapi bila USM check dengan kami punya security center, security ICT kat sini, depa sarankan tidak selamat untuk digunakan. So that's why kami tak pakailah untuk Zoom. Walaupun sebelum ni memang pakai Zoom, tapi selepas kami diberi nasihat oleh pihak ICT University, so kami memang tukarlah pakai Webex sebab Webex ni secure line. Kita subscribe, so kita pun dah ada agreement dengan Webex company supaya tak boleh disclose apa-apa sensitive information sebagainya lah. So benda tu, that's why saya tak pakai Zoom lah. Saya okey. Okey, daripada Cikgu Nur Hazirah, betul ke kalau kita nak guna Microsoft Teams perlu guna Microsoft Windows 10 kan maksud Cikgu Hazirah? Windows 10. I think Windows 10 kot. Okey. Windows saya tak rasa Windows 10 tu mempengaruhi sebab ada student-student saya pakai laptop yang lama pun boleh akses. Tapi cikgu, sebenarnya Microsoft Teams ni daripada handphone pun boleh pakai. Lagi mudah. Sebab saya tak bergemar sangat pakai Microsoft Teams ni sebab dia bagi saya kompleks sikit lah dia punya setting. Nak kena butang sana, butang sini, nak kena separate room, nak kena file dekat different folder. So bagi saya pening sikit lah. That's why saya tak prefer sangat pakai Teams. Walaupun saya biasa mahir pakai Teams, tapi saya tak, bila saya meeting dengan orang lain, orang yang tak biasa pakai Teams, dia akan jadi confused. Dekat mana nak klik. Contoh, kalau kita nak set meeting, takut nanti announcement akan keluar window. So, please join, please join, please join. So, saya taklah. Betul cikgu. Kita dapat tahu sebab dalam Microsoft Teams, kita boleh buat kita boleh capture kehadiran. Sebab kita boleh link kan kita punya attendance list dengan kita punya team. Tapi cikgu, untuk menjawab soalan Cikgu Nur Hazirah, biasa untuk kehadiran cikgu, saya minta pelajar isi Google Form. Sebelum saya bagi link Google Form, macam saya buat dengan cikgu-cikgu semua, saya bagi URL yang saya dah pendekkan dia punya link. Okay, tiny, CC. So maksudnya, sebelum kelas saya mula, saya blast dulu link untuk attendance. Minta dia isi. Baru kita bila kalau dia tak isi, baru kita tahu apa masalah dia ni, tak boleh online ke apa benda ke. So kita tahu attendance. That's why saya jarang lah cikgu saya pakai Microsoft Teams untuk attendance. Macam saya kata tadi, pening sikit lah. Saya pun kuat pening juga uruskan pasal team tu. Aku ada masa 5 minit lagi sama-sama cikgu. Mungkin ada sebarang soalan. Okey, saya keluar dekat saya punya menti.com ni. Pendapat doktor tentang adakah sesuai untuk digunakan untuk PDPR? Okey, jujur saya kata, saya lah sebagai pelajar, saya tak berapa suka pakai team sebab sangat complicated. Sebab contoh cikgu, kalau cikgu nak invite untuk meeting, untuk student masuk, kadang-kadang email yang sampai pada pelajar tu banyak kali dapat student. So kadang-kadang kita jadi pening, link mana yang kita nak join sebenarnya.
Bagi saya, kalau Microsoft Teams ni, kalau cikgu betul-betul mahir Microsoft Teams, baru boleh. Tapi problem dia adalah, bagi orang yang dah link meeting tu nanti, takut mereka tak berapa faham untuk masuk Microsoft Teams tu. That's why saya pernah buat eksperimen sebelum ni pakai Microsoft Teams dengan pelajar saya. Ada yang masuk room lain. Automatic generate dua room berbeza untuk masuk. Jadi separuh daripada kelas saya masuk kepada room yang lain. Sedangkan saya masuk yang room satu. So saya kata pening sikit lah bagi saya, agak complicated lah yang tetapi cikgu itu pun Microsoft Teams tu pun salah satu cara macam mana cikgu nak guna untuk PDPR, tak ada masalah. Kalau cikgu boleh mahir guna, please go ahead, tak ada masalah. Tapi dari segi, saya cuba fikir dari segi user lah, pengguna yang menggunakan Microsoft Teams tu bagi saya agak kompleks lah. Dia tak berapa, saya tak berapa gemar sangat kalau pakai Teams. Okey, Cikgu Hidayah. Betul cikgu. Bermakna keselamatan Zoom atas siapa yang jadi host tu lah kan, betul? Ahli yang join kira tidak ada masalah ke, macam mana, betul? Maksudnya yang join tak ada masalah, cuma yang jadi host sahaja. Cuma cikgu, kalau cikgu yang ambil Zoom yang free ni, itu sebenarnya risiko dia sangat tinggi compare dengan berbayar. Bila cikgu ambil Zoom yang berbayar, orang kata mereka akan tambah security level pada cikgu punya Zoom. Sebab cikgu bayar, cikgu subscribe Zoom tu. Tapi kalau cikgu free, seolah-olah cikgu pakai macam open platform lah. Macam kami dulu pun mula-mula masa PKP, kami pakai Zoom. Tapi sekarang Zoom tak silap saya, mereka hanya benarkan 40 minit saja ataupun 45 minit maksimum untuk pakai Zoom. Lepas tu dia pakai automatic stop kita meeting. That's why pensyarah yang sebelum kawan-kawan saya yang guna Zoom sebelum ni, ramai yang dah tukar kepada Meet lah. Kalau Meet lagi guna meeting berapa lama pun tak ada masalah, walaupun free version. Tak ada masalah. Cuma kalau free version, cikgu tak boleh rekod lah. Kalau cikgu ambil yang pakai, kalau cikgu subscribe Google Suite tu, cikgu boleh record untuk cikgu boleh record untuk untuk YouTube dan sebagainya lah. Okey, ada soalan lain? Masa saya pun dah mencemburui saya. Saya harap saya tak membebel lah kot pagi ni. Saya rasa lebih kepada sharing lah, sebab saya berkongsi atas pengalaman yang saya ada lah. Meet ada limited ahli ke yang boleh join? Setahu saya Cikgu Raihana, saya tak pasti limit, tapi setahu saya buat kelas untuk 150 orang tak ada masalah kalau pakai Google Meet. Tapi sebab saya tak subscribe yang boleh record, so saya memang tak ada record lah dia punya meeting tu. Tu yang problem dia. Sebab kalau nak record, dia kena subscribe pakai Google Suite. Tu kena bayar. Okay, macam ada setengah-setengah universiti lain cikgu dekat Malaysia, mereka subscribe Google Suite bagi setiap pensyarah. Ada sebab pensyarah mereka boleh pakai Google Meet, capture attendance, buat kalender, pakai Google Form quiz, dan mereka banyak pakai lagi free platform dekat Google. Google memang banyak. That's why saya kata Google Suite ni kalau subscribe untung lah, tapi kalau hanya subscribe untuk meeting, saya rasa tak berbaloi lah kot. Baik cikgu pergi kepada macam yang cikgu buat Google Meet free, tapi cikgu record pakai Loom untuk record conversation tu. Itu antara satu cara lah, sebab Loom pun free, Meet pun free. So cikgu tak perlu subscribe pun. Kalau subscribe kena bayar every month, so agak susah sikit lah. Cikgu Hidayah boleh tak guna Google Meet yang free tapi ada apps yang boleh record full class? Saya rasa ada Cikgu Hidayah, tapi saya tak pasti apps apa. Sebab silap saya tengok ada seorang kawan saya di UTHM Batu Pahat. Mereka pakai memang 100% Google Class.
mereka boleh record attendance dalam guna Google Meet. Tapi saya tak pasti macam mana kaedah dia. Sebab saya tak pernah explain lagi lah. Attendance saya bagi Google Form je. Sebab senang. Google Form, kita create sendiri link, sebab di cikgu untuk Google Form, kita boleh download dalam Excel. So yang mudah sikit lah. Bila download dalam Excel, so saya boleh tengok dia punya clock in dan berapa ramai yang hadir untuk kelas untuk hari tu. Oh, okay. Guna apps. Thank you, Cikgu Ustazah Nur Hafizah. Guna apps debut video capture. Oh, okay. Thank you. Sebab saya pun tak berapa, saya tak explore sangat Google Meet. That's why saya tak tahu sangat tentang Cikgu Nur Hafizah. Jadi kena guna Loom untuk buat video YouTube, ambil daripada video record from message Skype. Betul, Cikgu? Cikgu maksud dia, kalau cikgu guna Skype, cikgu record cikgu punya desktop. Macam tadi screen saja kan, screen. Sebab nanti bila screen, dia akan capture sekali cikgu punya suara dan juga screen punya movement lah. Kalau cikgu klik ke, kalau cikgu buka video, buka slide ke apa-apa ke dekat screen, Loom akan record. Bila Loom akan record, cikgu download video tu daripada Loom, upload dalam YouTube. So, student boleh tengok berkali-kali lah. Sebab Skype, tak silap saya tak pasti Skype, tapi saya pun dah lama tak pakai Skype. Saya tak pasti Skype tu ada rekod atau tak, saya tak pasti. Tapi sebab belum ni cikgu, dia kalau rekod dia memang akan, dia akan compress video tu yang saya suka. Sebab kalau Webex ni cikgu, contoh Webex ni kan saya rekod untuk hari ni, kalau kita punya kelas yang 2 jam ni cikgu, kalau 2 jam ni cikgu, dia makan lebih kurang 1 gig lebih ataupun 2 gig file dia. Tapi bila kita pakai Loom, kita akan dapat sekitar dalam 200 MB, 150 macam tu. Dia pakai compress file tu nanti. Kualiti gambar yang sama. Okay, kalau macam Cikgu Nur Hazirah kata, kalau cikgu selesa, go ahead cikgu, tak ada masalah. Teruskan. Mana cikgu rasa selesa lah. Jangan paksa diri untuk kita tukar satu benda yang kita tak berapa familiar. Tapi kita kena buat penambahbaikan lah supaya orang kata pelajar lebih dapat information yang kita nak cuba sampaikan. Okay, ada soalan lagi? Minta maaf lah saya ambil masa lebih 2 minit. Sepatutnya janji pukul 11 habis ni. Okay, ada soalan lagi? Dekat meter akan jawab. Kalau cikgu ada soalan ke, boleh unmute mic ke ataupun cikgu boleh type dalam chat box. Saya boleh tanya, saya boleh terima lagi kot 1-2 soalan lagi. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya rasa itu sahaja daripada saya. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada semua-semua cikgu-cikgu di sekolah Adiniah Sungai Bakap. Terima kasih juga kepada Encik Mustaqim lah, sahabat saya yang orang kata mengusahakan saya rasa satu platform yang cukup bagus lah. Kongsian ni sebab bagi saya bukan pendidik maksud saya, dengan keadaan sekarang ni kita kena lebih cepat catch up dengan teknologi. Okay, kadang-kadang sebelum ni cikgu mungkin yang tak sebelum ni mungkin tak biasa guna kaedah online sebagainya. Lepas ni mungkin dah biasa sebagainya. So, dan benda ni percaya pada saya, benda ni akan insya-Allah maybe dalam tahun dulu lagi dia akan jadi sebagai polisi sebagai pendidikan Malaysia nanti, insya-Allah. That's why saya kata saya dah bermula 3 tahun yang lepas dan saya menuai hasil lah sekarang maksudnya. So maksudnya dengan keadaan MCO, PKP sekarang ni, saya boleh terus aplikasikan apa yang saya dah belajar sebelum ni kepada pelajar-pelajar saya. Okay, insya-Allah kalau cikgu-cikgu semua ada masalah, nanti cikgu-cikgu semua boleh contact saya lah melalui email ke nombor telefon. Saya rasa Ustazah Nur Hafizah ada nombor telefon saya. So nanti kalau ada apa-apa masalah, terima kasih. Itu saja, terima kasih daripada saya. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap, kalau ada terkasar bahasa dan sebarang kekurangan.
Saya harap dengan sedikit ilmu yang saya berkongsi dapatlah kot memberi manfaat kepada cikgu-cikgu semua supaya terus berusaha untuk membuat pendekatan yang berbeza dalam memberikan ilmu yang berguna kepada pelajar kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini banyak ya yang dikongsi oleh Dr. Khairul Anwar daripada YouTube platform, pengajaran berstruktur, pemahaman murid yang berbeza-beza, tekangan murid yang berbeza-beza, dan kepada guru-guru dan ustaz-ustazah, itu satu benda yang Dr. Khairul Anwar cuba upkan tadi ialah mengenai persediaan bahan pengajaran yang lebih sesuai dan lebih interaktif. InsyaAllah kita semua-semua berusaha dan sama-samalah tanggungjawab kita untuk mengajar dan terus memberikan pengajaran. Jadi, saya rasa kalau tak ada apa, kita tutup majlis kita hari ini, dan kalau ada masa lain kali kita boleh minta tolong kot Dr. Khairul Anwar untuk berikan penjelasan yang lebih lagi, terutama dalam kelas YouTube ni. Rasa macam seronok pula tengok kalau boleh upload ni. Jadi kita seronok kan? Jadi kita tutup majlis kita dengan baca tasbih Iqra dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.